Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Ta'ala pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan program Budaya Quran pada 19 Syawal bersamaan 11 Jun 2020, dan kita masih lagi akan membaca surah Al-Isra ayat 97 hingga 104, muka surat 292. Dan sebelum kita memulakan program kita dengan program Budaya Quran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakan program ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT, dalam keberkatan Allah SWT, dan sentiasa dilindungi daripada segala musibah. Dan kita bersyukur kita berada dalam keadaan yang semakin baik pada hari ini, dan kita doakan agar keadaan kita juga sentiasa semakin baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan sebelum itu, bagi warga IPG Kampus Tusion, jangan lupa untuk daftar kehadiran dengan klik pada pautan yang tertera di bawah tajuk video YouTube. Alhamdulillah. Dan kita akan membaca bersama-sama selepas ini, sebentar lagi, surah Al-Isra ayat 97 saat hingga 104, muka surat 292. Dan sekali lagi kita jemput kepada Al-Fadil Ustaz M. Asrar bin Sidun untuk memimpin kita membaca surah Al-Isra ayat 97. Ada persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah
yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka neraka Jahannam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang-julang. Zalika jazaa'uhum bi'annahum kafaru bi'ayatina wa qalu أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Balasan mereka yang sedemikian ialah kerana mereka kufur, ingkarkan ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kami akan dibangkitkan semula dalam kejadian yang baharu? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baharu. Padahal ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu, orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu memiliki perbendarahan rahmat Tuhanku pada ketika itu,
tentulah kamu akan berlaku bakhil, kedekut kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil, kedekut. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas nyata membuktikan kebenarannya. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang itu. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya, lalu berkatalah Fir'aun kepadanya, sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh Rabbus samawati wal ardi Rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masbura. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau, hai Fir'aun, telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau, hai Fir'aun, akan binasa. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Maka Fir'aun pun berkira hendak mengusir mereka dari bumi Mesir. Lalu kami tenggelamkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya seluruhnya. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Dan kami katakan kepada Bani Israel sesudah Fir'aun dibinasakan, tinggallah kamu di negeri itu kemudian. Apabila datang tempoh hari akhirat, kami datangkan kamu kepada mahsyar dengan bercampur aduk. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah selesai membaca
surah Al-Isra dalam budaya Quran kali ini, iaitu daripada ayat 97 hingga ayat 104. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Mari kita cuba mengambil secara ringkas sedikit pengajaran, atau bukan pengajaran, sedikit pengajaran berkenaan dengan makhraj huruf yang kita boleh pelajari daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Saya ingin menyentuh secara ringkas pada ayat-ayat yang kita baca ini, iaitu pada huruf ra, huruf ra, iaitu huruf ra yang dibaca secara tafhim, tebal, ataupun yang dibaca secara tarqiq, ataupun dibaca secara tipis. Mari kita tengok satu persatu, bermula dengan ayat 97. Manakah yang kita boleh dapat nampak huruf ra ni? Wa nahsyuruhum, wa nahsyuruhum, iaitu ra di baris depan. Kalau di baris depan dibaca huruf, maka dibaca secara tafhim, tebal. Macam mana membaca tebal? Iaitu ra dimoncongkan mulut, ra. Wa nahsyuruhum, yaumal qiyamati ala wujuhim umya. Seterusnya zidnahum sa'ira. Jadi itu pun ra baris atas, maka dia dibaca secara tafhim, iaitu dibaca tebal. Seterusnya kita cari lagi di mana lagi huruf ra yang kita boleh pelajari di sini. Ayat yang awalam, ayat yang ke-99, awalam yarau, itu pun masih lagi dibaca tebal, iaitu ra huruf baris atas, baris di baris atas, wal ard pun dibaca tebal, wal arda qadir. Mana agaknya yang kita boleh nampak dia dibaca tipis. Ayat 99, kufura pun dibaca secara tafhim, dibaca secara tebal. Selain daripada nampaknya dalam ayat-ayat yang pada penghujung kita boleh jumpa qatura, itu pun ra dibaca secara tebal. Apa lagi yang kita boleh ambil daripada bacaan tadi, iaitu antaranya saya dalam pembacaan tadi, saya membacakan pada permulaan ayat dengan nada yang rendah, nada rendah ni dia panggil nada bayati, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, rendah. Kemudian ditutup juga dengan nada yang rendah. Tapi saya bukanlah ahli dalam lagu ni, itulah lebih kurang saya ikut-ikut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, gitulah sedikit sebanyak yang kita boleh pelajari daripada ayat-ayat yang kita baca, iaitu berkenaan dengan hukum ra. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur kepada Ta'ala, kita telah pun dapat membaca bersama-sama surah Al-Isra ayat 97 hingga 104 di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz M. Asrar bin Sudun. Jazakumullah khairal jaza Ustaz di atas bacaan, terjemahan dan perkongsian beberapa perkara berkaitan dengan tajwid, dan itu adalah merupakan sebahagian daripada objektif kita untuk beri Quran pada pagi ini, iaitu yang pertama tidak lain tidak bukan ialah memperelokkan bacaan Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Dan nanti sebentar lagi kita akan meneliti tentang ayat-ayat yang kita bacakan tadi dari aspek tafsir, lebih kepada untuk menepati objektif kedua dan ketiga, iaitu objektif kedua kita akan berkongsi tentang perihal musyrikin terhadap kerasulan, iaitu ayat yang menyentuh ayat 94 hingga 96,
dan juga perihal musyrikin tentang hari kebangkitan yang terkandung dalam ayat 97 hingga 100. Manakala objektif yang ketiga, kita akan berkongsi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi itu, Allah nyatakan bilangan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi persoalannya, berapakah bilangan mukjizat yang dinyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Harap tuan-tuan, puan-puan dapat meneka jawapannya dengan tepat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita nak menyatakan tentang objektif yang kedua ini, iaitu perihal musyrikin terhadap kerasulan, ini sebenarnya kita perlu menyingkap semula ayat-ayat yang telah kita bacakan pada minggu lepas, iaitu 94 hingga 96. Tentu masih ingat lagi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu berkenaan dengan permintaan musyrikin sebagai, kalau ianya dapat disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau dapat Allah tunjukkan kepada mereka, barulah mereka ingin hendak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua telah pun dinyatakan dalam ayat yang kita bacakan pada minggu lepas, 94 hingga 96. Antaranya ialah yang dinyatakan dalam saya minta maaf, ayat 90 hingga 94, ya. Antara yang pertama ialah mereka minta supaya ditunjukkan, Nabi tunjukkan kepada mereka, iaitu agar terpancarnya mata air di bumi untuk kami, kata musyrikin. Ini dalam ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Ini permintaan mereka yang pertama. Yang kedua, mereka minta agar ditunjukkan bahawa Nabi ini memiliki kebun-kebun nakhil, iaitu kebun-kebun tamar, kemudian inab, dan tak cukup dengan itu, mereka minta juga ditunjukkan mengalir sungai-sungai antara kebun tersebut. Ini permintaan yang kedua. Dan kemudian permintaan yang ketiga, ditunjukkan mereka minta agar ditunjukkan supaya jatuhnya langit berkeping-keping di depan mata mereka. Juga ini terkandung dalam ayat 92. Au tusqatas samaa kama za'amta alaina kisafan. Ini yang ketiga. Yang keempat, mereka minta ataupun ditunjukkan datangnya Allah dan juga malaikat di hadapan mereka. Mereka nak tengok sendiri malaikat, dan begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu dapat tunjuk, mereka barulah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang kelima, dan juga yang keenam, mereka minta supaya Nabi tunjukkan kehebatan Nabi ini. Nabi ada rumah dari emas, iaitu dalam ayat yang ke-93. Au yakuna laka baitun min zukhruf. Dan ataupun mereka minta yang keenam, iaitu Nabi Muhammad SAW boleh naik ke langit. Au tarqa fis samai. Ini yang mereka minta. Tapi respon yang telah kita kongsikan pada minggu lepas berkaitan apa yang perlu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW hasil daripada wahyu Allah Ta'ala. Allah minta Nabi Muhammad kata Subhana Rabbi. Subhana Rabbi, iaitu Maha Suci Allah. Dan seterusnya Nabi menjelaskan, hal kuntu illa basyarar rasula. Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Inilah yang
dinyatakan dalam ayat yang telah kita bacakan minggu lepas dan ada kaitan dengan ayat yang kita bacakan pada hari ini, iaitu menunjukkan tentang perihal musyrikin terhadap kerasulan. Jadi ianya bermula dengan permintaan pemerintah Amerika yang melampau, dan itu semua tidak dilayan oleh Nabi Muhammad SAW, malah telah diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab dengan ayat yang paling mudah dan jelas, iaitu Subhana Rabbi. Inilah dia satu zikir yang sering kita baca dalam solat, yang sering kita lafazkan selepas solat untuk membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan akidah kita rosak, sebagaimana yang ditunjukkan melalui Al-Quran ini perihal musyrikin. Mereka minta itu atau minta ini atau minta itu, ada 6 permintaan oleh mereka ini. Kalau dapat dipenuhi, barulah mereka kata mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah kaitan dengan ayat kita bacakan pada hari ini? Tapi sebelum itu, kita kena lihat juga pada ayat 94 hingga 96. Apabila semuanya itu diperjelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan satu ungkapan yang mudah, iaitu Subhana Rabbi, akhirnya mereka keluarkan satu alasan yang lain pula. Mereka kata, qalu, dalam ayat 94, aba'athallahu basyarar rasula. Jadi macam-macam perangai dan alasan-alasan mereka ini ya untuk tidak mahu beriman kepada kebenaran. Jadi mereka pertikaikan pula Nabi. Adakah ataupun patutkah Allah utus seorang manusia menjadi rasul? Ini kesan daripada yang Nabi kata kepada mereka, hal kuntu illa bashar rasula. Iaitu, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Daripada ini, rentetan daripada ini, musyrikin pertikaikan pula perkara yang lain. Apabila perkara-perkara yang mereka nak sebagai satu kepuasan tak dapat dipenuhi, mereka alih kepada satu persoalan yang lain. Ini yang dikatakan tadi dalam objektif kita, iaitu nak menerangkan perihal musyrikin terhadap kerasulan. Jadi mereka mempertikaikan, memberi kesangsian soal Allah melantik rasul di kalangan manusia. Jadi ini juga telah pun Allah pandukan Nabi Muhammad SAW untuk nyatakan kepada golongan musyrikin, kata Allah Ta'ala supaya disampaikan kepada musyrikin, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Nak bagi tahu, iaitu kalau ada di bumi ini malaikat, yang duduk di bumi ini malaikat, bukan manusia. Kalau ya, Allah nak jelaskan sebagai satu supaya mereka ini dapat memahami situasi. Kata Allah, tentu kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat juga yang menjadi rasul. Nampak? Satu penjelasan yang cukup mudah difahami. Kalaulah penghuni di bumi ini malaikat, maka Allah akan turunkan rasul juga dari malaikat. Kalau ini tak boleh nak faham, nak kata apa lagi? Maka dengan penjelasan yang mudah ini, boleh dikatakan bahawa Allah nak beritahu, apabila penghuni di bumi ini ialah manusia, maka rasul Allah utuskan juga adalah manusia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah kehebatan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita dalam banyak bentuk penjelasan ataupun uslub untuk memberi kefahaman yang mudah kepada umat manusia, termasuk mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW. Contohnya ketika zaman Nabi Muhammad ini, golongan musyrikin.
Jadi ini diperincikan lagi tentang kerenah mereka ini, perihal mereka ini, maka Allah minta Nabi Muhammad SAW jelaskan kepada mereka, kafa billahi syahida baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, sebab innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya adalah amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu, amat tahu, maha mengetahui, khabira, dan juga maha melihat akan keperluan hamba-hambanya. Jadi kalau di bumi penghuninya ialah manusia, Allah maha mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia. Maka Allah utuskan Rasul di kalangan manusia sendiri. Ini yang dijelaskan dalam ayat 96 ini, juga dinyatakan dalam ayat yang lain. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum. Seperti mana kami utuskan kepada kamu rasul di kalangan kamu. Jadi Allah jelaskan di banyak tempat dalam Al-Quran ini untuk memberi kefahaman yang cukup mantap dan jelas kepada umat manusia kenapa rasul itu di kalangan manusia, sebab penghuninya manusia. Tak cukup dengan ayat ini dalam surah Isra, Allah ceritakan juga dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Jadi bila dah sama, rasul manusia, umat penghuni bumi adalah manusia, jadi memudahkan antaranya dalam surah Al-Baqarah yang sama ini ayat 151, yatlu alaikum ayatina. Jadi rasul yang manusia itu dapat menyampaikan tanda-tanda, dapat membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Sebab apa? Sesama manusia. Macam seorang guru mengajar kepada anak muridnya, guru itu manusia, anak muridnya manusia. Ada timbul masalah? Tidak ada masalah. Malah berjalan dengan lancar. Sebab manusia memahami manusia. Dan yang kedua, fungsi manusia ini, rasul ini dilantik di kalangan manusia dalam ayat yang sama ini, wa yuzakkikum, dan juga rasul dapat berkebolehan, berkemampuan untuk membersihkan manusia dari amalan-amalan yang buruk seperti syirik, seperti maksiat dan lain-lain. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, rasul yang di kalangan manusia ini, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ada kemampuan untuk mengajar manusia tentang kitab. Jadi ketika umat Nabi Muhammad ini tentulah Al-Quranul Karim serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajar kamu apa yang kamu belum ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Contohnya solat. Sebelum itu tidak ada solat. Jadi nak ajar solat. Jadi bagaimana nak mendirikan solat? Maka lihat Nabi solat. Kita manusia, Nabi manusia. Jadi perkara ini memudahkan. Ini yang dikatakan tadi, Allah Maha mengetahui, khabira, dan Allah Maha melihat atas keperluan umat manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara ini juga tidak terhenti dalam ayat ini dan juga dalam surah Baqarah. Allah ceritakan lagi dalam surah Ali Imran ayat 164. Firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan dengan kalimah yang cukup istimewa kepada umat manusia, dengan kalimah yang lemah lembut, mannallahu. Allah kurniakan dalam arti kata lain sebagai satu rahmat kepada manusia, ataupun difokuskan di sini alal mu'minin, ke atas orang-orang yang beriman, iaitu idh ba'atha fihim rasulan, diangkat kepada di kalangan orang beriman ini juga manusia seorang rasul min anfusihim,
iaitu dari kalangan manusia sendiri. Dan dalam surah ini, Ali Imran ini, tujuannya sama sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151 tadi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan surah-surah itu, didatangkan lagi dengan surah yang lain. Surah At-Taubah ayat 128. Firman Allah Ta'ala di sini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang maksudnya lebih kurang sama dengan ayat tadi. Sesungguhnya telah didatangkan kepada kamu seorang rasul min anfusikum, yang terdiri di kalangan kamu, iaitu manusia. Yang diseru itu manusia, yang menyeru iaitu nabi atau rasul itu adalah juga manusia. Dalam ayat ini diceritakan lagi tentang perihal nabi ke atas umat manusia yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, juga sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi bersyukur kepada manusia yang beriman. Hikmah Allah lantik angkat seorang rasul di kalangan manusia untuk membawa rahmat kepada umat manusia yang bergelar mukminin. Sebab itu dalam prasyarat ini, untuk mendapatkan nikmat-nikmat dan juga rahmat ini, mestilah manusia itu berada dalam keadaan mukminin, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat. Itu semua adalah merupakan prasyarat mudah untuk memperolehi kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi perihal musyrikin ini sentiasa berlanjutan sampai kepada ayat yang kita tunjukkan tadi, iaitu ayat 96, dan ianya membawa kepada persoalan hidayah. Kata Allah Ta'ala dalam ayat 96 ini, ayat 97, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih. Satu satu penjelasan yang amat mudah, iaitu sesiapa yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Inilah dia kumpulan yang dikatakan beriman dan mendapat kejayaan, kebahagiaan, dan segala nikmat yang Allah berikan, janjikan kepada kita. Ini adalah bentuk ayat yang cukup menarik. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Dan masa yang sama Allah berikan peringatan kepada mereka yang berada dalam golongan yang tidak beriman. Contoh dalam ayat yang kita bacakan ini ialah menjurus kepada mereka, iaitu musyrikin. Wa may yudlil, sesiapa yang disesatkan, wa may yudlil, telah diberikan petunjuk, telah diberikan pengajaran, telah diberikan perumpamaan, telah diberikan kefahaman ayat itu, ayat ini, dari surah itu, dari surah ini, dan macam-macam lagi. Tapi kalau tidak mendapat petunjuk Allah, maka mereka ini golongan disesatkan. Maka mereka ini falan tajida lahum awliya'a min dunih. Mereka sekali-kali tidak akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Siapa nak tolong? Syaitan nak tolong? Syaitan hanya tolong menyesatkan sahaja, bukannya menyelamatkan umat manusia. Dan ini juga yang akan kita sentuh dalam objektif kita yang kedua, perihal musyrikin ini berkenaan dengan hari kebangkitan. Jadi kesudahan kepada situasi mereka ini, mereka tidak mahu beriman kepada Nabi walaupun telah diterangkan bahawa Nabi ataupun aku adalah Rasul, merupakan manusia sebagaimana kamu, yang tidak ada kekuasaan apa-apa, sebagaimana yang mereka minta, 6 perkara yang mereka minta itu.
Jadi mereka ini tak lain tak bukan di hari kiamat nanti mereka akan dihimpunkan dalam keadaan yang cukup mengerikan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Dalam keadaan mereka ini menyeret muka mereka. Maknanya mereka berjalan dengan muka mereka. Wal'ayazubillah. Tidak cukup dengan itu, Allah nyatakan juga dalam ayat ini, ayat 97, perihal mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ini, umyan, mereka ini buta. Yang kedua, dalam keadaan bukman, mereka ini bisu. Dan yang ketiga, summan, mereka ini pekak. Kenapa mereka ini masih kekal dalam keadaan yang cukup hina, jalan dengan atas wujuhihim, wajah-wajah muka-muka mereka, bukan sekat itu, malah mereka juga dalam keadaan buta, bisu, pekak. Ini kerana mereka di dunia mereka tidak mahu menggunakan mata untuk melihat kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka ini bisu kerana mereka tidak mahu menggunakan lidah dan bibir mereka untuk menyatakan perkara yang hak. Mereka dah tahu. Bukan mereka tak tahu bahawa mukjizat ini adalah datangnya daripada Allah Ta'ala sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka saja nak test. Jadi mereka tak mahu gunakan lidah untuk kebenaran. Sebaliknya menggunakan lidah untuk menyatakan perkara-perkara yang mencabar pengajaran dan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga masih di hari kiamat nanti dihimpunkan oleh Ta'ala dalam keadaan pekak. Sebab mereka tidak mahu menggunakan telinga mereka untuk mendengar perkara-perkara yang baik, yang hak, yang datangnya daripada Al-Quranul Karim. Dan tempat mereka Allah nyatakan dalam ayat ini, iaitu ma'wahum jahannam. Tempat kediaman mereka ialah neraka Jahannam. Dah sebut neraka ni kita faham-faham saja, iaitu adanya api yang menjulang-julang. Setiap kali api itu nak padam, nak terpadam, Allah akan tambah balik supaya api ini menyemarak semula. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Begitulah keadaannya di neraka. Neraka Jahannam ini. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dimati Allah, perihal hidayah ini juga Allah nyatakan dalam ayat lain, di surah yang lain, itu surah Al-Kahfi ayat 17. Firman Allah Ta'ala, "Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Ada persamaan di awal itu dan di hujungnya ada sedikit perbezaan, tetapi maksud masih yang sama. Di sini dinyatakan dalam bentuk awliya min duni, dalam bentuk penolong-penolong yang dengan menggunakan lafaz jamak. Tetapi dalam surah Al-Kahfi ini menggunakan kalimat mufrad. Tetapi maksud tetap sama, iaitu sesiapa yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sebaliknya, sesiapa yang disesatkan, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Nak tunjukkan di sini ada sedikit perbezaan, iaitu pada perkataan penolong. Dalam surah Al-Isra ini menggunakan kata jamak, awliya. Awliya. Dalam surah Al-Kahfi menggunakan kata tunggal ataupun singular, wali. Maknanya nak ceritakan di sini, sama ada penolong itu satu ataupun penolong itu ramai, mereka semua tidak mampu untuk menyelamatkan golongan yang engkar ini daripada terselamat di hari akhirat
sekiranya dalam keadaan penghujung mereka su'ul khatimah. Wal'iyazubillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan apa yang dikatakan tadi ini perihal musyrikin mengenai hari kebangkitan ini, dijelaskan begini sebab mereka telah pun menafikan wujudnya hari kebangkitan sebagaimana yang telah kita bacakan dalam surah ini pada minggu-minggu yang lepas, pada ayat-ayat sebelum ini. Betul ke ada hari kebangkitan? Bila nak berlaku? Siapa yang nak balas? Inilah yang Allah terangkan kepada mereka. Dan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa dengan keadaan mereka di dunia ini, mereka dalam keadaan yang bisu, pekak, buta. Diterangkan juga dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hazi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia ni mereka buta, tak nak melihat kebenaran, maka mereka dalam keadaan yang lebih buta di hari akhirat. Malah mereka lebih buruk menerima nasib di hari akhirat. Wa adallu sabila, yang telah dinyatakan dalam ayat yang 97, iaitu ma'wahum jahannam. Ini dikatakan tadi, wa adallu sabila. Malah diperincikan lagi dalam keadaan neraka itu, kullama khabat zidnahum sa'ira, bagi menjelaskan apa yang dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 72, wa adallu sabila. Jadi tuan-tuan, antara pengajaran di sini ialah kita diberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Kita kena gunakan semua perkara ini, nikmat pertuturan, untuk mendekatkan diri kepada Ta'ala, dan kita mengaku bahawa kita ini beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benar keimanan, supaya kita tidak tergolong dengan golongan yang telah diberikan peringatan yang sangat mengerikan ini, dan kita berada dalam keadaan yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya balasan yang disebabkan oleh kekufuran mereka. Kalau ditanya kenapa mereka ni masih lagi ingkar, sampai mati pun ingkar, sampai nak mati pun ingkar, maknanya dengan kata lain tidak bertaubat, maka jawapannya ialah dalam ayat 98, dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Inilah jawapannya, mudah saja. Kenapa mereka ini sebegini rupa? Balasan mereka ini diberikan tempat dalam keadaan berjalan dengan muka mereka, diberikan tempat kediaman yang bernama neraka Jahannam, yang apinya sentiasa menyala-nyala. Puncanya ialah kerana mereka kufur, ingkar ayat-ayat kami. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bi annahum kafaru bi ayatina. Inilah persoalan yang jawapan yang diberikan atas persoalan mereka. Adakah sesudah kami menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kami akan dibangkitkan semula dalam kejadian yang baru? Ada soalan, ada jawapan dalam ayat yang sama, sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup di atas muka bumi ini untuk meninggalkan sabarang kemungkaran, sama ada melibatkan akidah, syariat ataupun akhlak. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan yang beruntung, berjaya, bahagia di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi perihal kekuasaan Allah Ta'ala ini, bagi menolak kenyataan musyrikin tentang hari kebangkitan ini, Allah tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu dalam ayat yang ke-99, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard, tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah mencipta langit dan bumi? Jadi ini sebagai bukti bahawa Allah mampu untuk mencipta apa sahaja, termasuk hari kebangkitan.
Allah juga berkuasa, qadirun ala an yakhluqa mithlahum, mencipta orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baru. Semua boleh buat sebab Allah Maha berkuasa. Al-Qadir. Inilah juga sebagai satu penjelasan kepada mereka dalam ayat yang sama ini, wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi wa abadh zalimuna illa kufura. Padahal itulah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya, dalam pada itu orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Jadi awas tuan-tuan, faktor sebab kekufuran ini menjadi satu sebab yang telah merosakkan umat manusia, yang Allah telah buktikan dalam ayat sebelum ini sebagai satu punca kepada kenapa mereka diberi balasan, iaitu bi annahum kafaru bi ayatina. Jadi awas, yang kita berasa selesa dengan keadaan kita yang ada sekarang ini, kita boleh beribadat, kita boleh beramal, kita boleh menjalankan syariat, kita boleh menampilkan akhlak-akhlak yang mulia. Adakah kita merasa selesa? Awas, kita kena jaga perkara-perkara ini supaya sentiasa dalam keadaan yang terpelihara, supaya ia tidak terjatuh dalam kekufuran. Kerana berlaku juga di sana pun telah kita baca banyak berita seperti asalnya Islam, akhirnya murtad. Wal-'iyazubillah, sekiranya mereka yang tidak kembali bertaubat di hujung nyawa. Kalau itu juga berlaku, ini yang dikatakan tadi, bi annahum kafaru bi ayatina, dan balasannya wal-'iyazubillah. Sebab itu kita diingatkan dalam ayat yang ke-99 ini, penghujungnya adalah sangat mengerikan kepada orang-orang yang kufur, musyrik ini, dan mereka ini juga Allah labelkan sebagai al-zalimun, orang-orang yang berlaku zalim. Dah tentulah mereka melakukan kezaliman sebab mereka telah diberikan nikmat yang macam-macam, mereka telah diberikan rasul sebagai pedoman untuk kehidup, mereka telah diberikan kitab panduan Al-Quran, tapi alih-alih mereka memilih untuk berada dalam keadaan musyrik, berada dalam keadaan kufur, berada dalam keadaan yang tidak mau beriman sebagaimana yang dinyatakan tadi, maka tentulah ini Allah labelkan kepada mereka az-zalimun wal-'iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang dikatakan tadi perihal musyrikin tentang hari kebangkitan. Jadi ini yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 97 hingga 100 ini, berkenaan dengan hari kebangkitan yang mereka ini nafikan kebenarannya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita ini golongan yang beriman, maka tentulah kita selamat daripada balasan yang buruk, dan insya-Allah kita diberikan balasan yang baik, syurga. Kita diberikan nikmat dalam syurga. Ini semua adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada rahmat ini, siapalah kita? Amalannya tak seberapa. Kalau dihitung-hitungkan, kalau kita mengira daripada sejak balik sampailah hari ini, kejap-kejap imannya naik, kejap-kejap imannya turun, kejap naik, kejap turun, naik pula sekali. Tetapi Allah telah mengiktiraf dan memberi kepada kita yang meyakini tentang keimanan ini ganjaran-ganjaran yang baik berbanding golongan musyrik ini. Maka tentulah jawapannya, ianya tak lain tak bukan adalah merupakan datangnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang menunjukkan kepada kita bahawa faktor manusia ini masih lagi kekal dalam keadaan yang tidak mau beriman ialah sebab kedegilan,
ingin kekal dalam keadaan kekufuran. Maka persoalan-persoalan ini sebenarnya Allah berikan lagi penjelasan dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh, ayat 101 hingga 104 yang juga merupakan objektif kita yang ketiga program Budi Quran kita pada pagi ini, iaitu nak menjelaskan berkaitan mukjizat Nabi Musa AS. Kenapa? Dalam kita bercerita soal perihal musyrikin, tentang cuba mensangsikan kerasulan Nabi di kalangan manusia, juga perihal musyrikin yang menafikan tentang hari kebangkitan, tiba-tiba dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 101 hingga 104 perihal mukjizat Nabi Musa pula. Ini nak tunjukkan bahawa apa yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW ini berlaku juga kepada umat-umat terdahulu. Malah diceritakan dalam ayat yang ke 101 ini, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Sesungguhnya telah kami datangkan kepada Nabi Musa tanda-tanda, iaitu mukjizat, disebut dengan satu angka. Ini yang saya soal tadi di awal, ada berapa mukjizat Nabi Musa yang dinyatakan dalam ayat yang kita bacakan hari ini? Maka jawapannya ialah 9 mukjizat yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa sebagai satu tanda kebenaran ajaran Nabi Musa yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menariknya di ayat ini Allah nyatakan angka sahaja, tidak menyatakan apakah mukjizat-mukjizat tersebut. Sebenarnya ada dinyatakan mukjizat-mukjizat yang sebenarnya ini, tetapi dalam ayat yang lain, dalam surah-surah yang lain, antaranya dijelaskan, dan hal ini ada banyak pendapat tentang 9 ini. Antaranya ialah pertama, tongkat Nabi Musa. Ini kita semua sedia maklum, mukjizat Nabi Musa ialah tongkat yang boleh bertukar menjadi ular dan mengatasi seluruh ahli sihir diraja. Itu yang pertama. Ada yang kedua ialah tangan Nabi Musa AS, iaitu apabila dikeluarkan daripada bajunya bersinar-sinar. Dan yang ketiga, ribut taufan. Apa mukjizat Nabi Musa di sini? Iaitu Nabi Musa berdoa kepada Ta'ala atas permintaan Fir'aun supaya ribut taufan ini terhapus, dilenyapkan. Keempat, kemarau. Juga Nabi Musa mendoakan, minta kepada Ta'ala agar ia dihapuskan. Fir'aun juga minta kepada Nabi Musa. Inilah mukjizat yang keempat. Yang kelima, serangan belalang. Yang itu belalang yang memakan seluruh tanaman. Lalu Fir'aun juga meminta Nabi Musa agar berdoa supaya musibah ini terhapus. Yang keenam, iaitu serangan katak, dhafadi', ke atas negara, sampai masuk ke dalam istana Fir'aun, sampai masuk ke dalam tempat tidur, tempat makan. Jadi sekali lagi Fir'aun minta Nabi Musa untuk berdoa terhapus musibah ini. Yang ketujuh, seluruh air bertukar menjadi darah. Air sungai, air telaga. Dan Nabi Musa dan Fir'aun juga minta kepada Nabi Musa berdoa agar musibah ini terhapus. Dan ke-8 juga disebut serangan anak-anak yang memakan kayu. Juga Nabi Musa meminta, Fir'aun meminta Nabi Musa berdoa agar musibah ini terhapus. Dan juga ke-9, iaitu kehancuran harta benda. Dan Nabi Musa meminta supaya Allah, kehancuran harta benda ini, Nabi Musa minta kepada Ta'ala supaya dihancurkan harta benda yang diberikan kepada umat Nabi Musa, sebab inilah punca kepada kesesatan mereka. Ini satu riwayat. Ada riwayat-riwayat lain dalam bentuk yang lain, contohnya terbelahnya laut. Dalam contoh yang lain, jadi ada banyak riwayat.
Jadi persoalan tentang jenis-jenis mukjizat itu bukan persoalan pokok. Persoalannya ialah bilangan ini. Walaupun banyak, 9, tapi apakah reaksi umat Nabi Musa? Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Jadi mereka kata, Fir'aun kata kepada kaumnya, sesungguhnya aku fikir engkau ini, wahai Musa, adalah yang terkena sihir. Jadi sama tak dengan apa yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW? Golongan musyrikin minta 6 perkara. 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Barulah nak beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman ke tidak? Tidak beriman. Malah mempertikaikan kerasulan Nabi. Manusia jadi Nabi, kata mereka. Samalah juga dengan umat Nabi Musa ini, walaupun telah ditunjukkan 9 mukjizat bagi menyatakan kebenaran risalah yang dibawa, alih-alih mudah sahaja Fir'aun kata Musa itu terkena sihir. Jadi ini semua menarik kepada kita, iaitu pendekatan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini bukan satu, malah pelbagai, termasuk menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, cerita nabi-nabi terdahulu, bagi mengukuhkan pernyataan, sesuatu pernyataan, apatah lagi berkaitan dengan keimanan. Ini yang juga disebut sebagai Nabi Musa telah menjelaskan kepada mereka, kepada Fir'aun, sebenarnya engkau Fir'aun, Nabi Musa kata, telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau, hai Fir'aun, akan binasa. Jadi jawapannya mudah saja. Kenapa mereka ini mendapat balasan ataupun masih kekal engkar, iaitu dalam keadaan kufur kepada kebenaran. Dan akhirnya mereka, Fir'aun hendak mengusir Nabi Musa dan juga pengikut daripada bumi Mesir. Sama juga dengan fitnah yang dibuat oleh musyrikin, iaitu bertujuan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW daripada Makkah. Jadi cerita Nabi Muhammad SAW diperkukuhkan lagi dengan cerita Nabi Musa ini. Tujuannya ialah untuk memberi kefahaman yang cukup padu kepada kita yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Kalau dengan ayat yang tadi tak faham, maka Allah datangkan dengan ayat ini supaya kita faham. Sebab itu Al-Quran ini perlu dibaca, perlu difahami, perlu ditadabbur dengan sebaik-baiknya. Tapi akhirnya Allah Maha Berkuasa, yang nak diusir oleh Fir'aun selamat, yang berniat nak mengusir, iaitu Fir'aun dan kuncu-kuncunya, Allah tenggelamkan. Fa'araqnahu wa man ma'hu jami'a. Inilah balasan kepada mereka yang menentang kebenaran sesudah diberikan peringatan-peringatan, penjelasan-penjelasan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita bacakan tadi, kita kena meyakini bahawa apa yang Allah datangkan kepada kita berupa Rasul, macam kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita kena yakin dengan sepenuhnya. Apa juga yang Allah datangkan kepada kita dalam bentuk panduan untuk kita rujuki, iaitu Al-Quran, maka hendaklah kita yakini dengan sepenuhnya, tanpa sebarang kesangsian, apatah lagi untuk kita memperolok-olokkan kerasulan dan juga kebenaran yang terkandung dalam Al-Quranul Karim.
Dan antara ibrah yang lain, pengajaran yang lain ialah kita dapat meyakini bahawa apa yang kita buat di dunia ini akan dikira dan dihitung di hari akhirat. Kalau baik kita buat di dunia, maka baiklah balasan di akhirat, iaitu syurga insya-Allah. Tapi kalau buruk, jahat, keji amalan kita di dunia, maka buruklah, malah lebih buruk daripada apa yang kita buat di dunia di hari akhirat yang akan diterima. Sebagai contoh, balasan neraka jahanam dan lain-lain dalam keadaan yang mengerikan, seperti berjalan dengan muka dan pelbagai lagi bentuk azab yang diberikan kepada mereka yang engkar, degil, tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala, Al-Quran serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita berharap Allah sentiasa membimbing kita untuk mendapatkan hidayahnya, supaya Allah sentiasa menyelamatkan kita daripada sebarang ancaman yang cuba untuk mengganggu-gugat keutuhan akidah, syariat dan akhlak kita. Kita mohon agar kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama akhiri program budakan kita ini dengan baca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jazakumullah khairal jazak di atas penyertaan tuan-tuan bagi program Budak Quran kita pada pagi ini. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan nikmat, sebarang nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita kongsikan dengan yang lain-lain, supaya kita juga yang lain sentiasa terselamat daripada sebarang bencana dan kemurkaan Allah Ta'ala. Kita jadikan beberapa amalan sahabat-sahabat kita yang sentiasa memperjuangkan kebenaran, sebagai contoh Ustaz Abil Yu dan lain-lain lagi yang juga ramai berjuang di atas muka bumi ini, sama ada di tempat kita atau tempat lain. Tujuan yang tak lain tak bukan ialah untuk menyelamatkan umat manusia dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu tuan-tuan daripada Allah Ta'ala, dan kalau ada salah silap, sama ada yang kami sengajakan ataupun tidak sengajakan, kami mohon maaf zahir dan batin. Jadi akhir kalam, marilah kita sama-sama tangguhkan program Budak Quran kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.